Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batina batinan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nurika syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Taqribul Ikhwan, muka surat 17, baris yang keempat, dibilangkan daripada bawah. Baris yang keempat dibilangkan daripada bawah 17. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Maka dua ta'alluq itu ialah satu daripada dua ta'alluq. Ta'alluq suluhi qadimun, suluhiyun qadimun, yakni patuk atau padan sedia kala bagi mengada Tuhan dengan kudrat. Jadi perbahasan kita iaitulah berkaitan dengan sifat kudrah, sifat berkuasa, yang mana wajib kita beriman, wajib kita kena yakin, wajib kita kena i'tiqad, ngaku dalam hati kita bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Kudrat merupakan salah satu daripada sifat Allah, itu wajib i'tiqad. Manakala Allah bersifat dengan sifat kudrat, atau terjemahan dalam bahasa Melayu perkuasa, sifat perkuasa. Manakala Allah dia bersifat dengan sifat kudrat, dia bersifat dengan sifat perkuasa ni, maka Allah Ta'ala tu berkuasa, yang kita sebut maha kuasa. Allah maha kuasa. Dikatakan Allah maha kuasa kerana Allah bersifat dengan sifat kudrat. Kerana Allah tu ada sifat, sifat dia nama kudrat. Manakala Allah dah dia tu bersifat dengan sifat kudrat, maka dia kuasa. Mana seperti mana kita, manakala kita ada satu sifat nama sifat kudrat, kita pun ada juga. Tapi sifat kudrat hak pesing makhluk. Manakala ada di kita Allah jadikan sifat kudrat di kita, maka kita gagah
kita gagah. Mana dalil kata kita gagah? Ni kita boleh angkat meja, kita boleh berjalan, kita boleh buat itu, buat ni, kerana kita gagah. Kerana apa kita gagah? Ada di kita satu sifat yang Allah berikan kepada kita, nama sifat kudrat. Tapi kudrat ni kudrat hak kita makhluk, hak Allah jadikan. Maka nak bandingnya di sini, Allah bersifat dengan sifat kudrat sedia kala lagi. Allah ada sedia kala. Sifat kudrat ni pun Allah bersifat dengan dia sedia kala. Manakala ada di Allah sifat kudrat, Allah tu kuasa. Itu satu, wajib i'tiqad. Allah bersifat dengan sifat kudrat, satu. Manakala Allah tu dia bersifat dengan sifat kudrat, dia kuasa. Dua tangga kat situ. Dia kuasa. Dua-dua kena i'tiqad. Tak boleh i'tiqad Allah kuasa saja. Kalau i'tiqad Allah tu kuasa saja, itu boleh membawa kepada fahaman Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah Allah kuasa, tapi Allah kuasa tu dengan zat semata-mata. Allah tidak ada sifat. Tak ada sifat Allah ni. Dia kuasa, dia melihat, dia mendengar, Allah ni. Tapi tidak ada sifat dia Allah. Tidak ada sifat kudrat, tidak ada sifat samad, tidak ada sifat basar. Tapi dia maha melihat, dia mendengar, dia berkuasa. Sifat tidak ada. Kuasa dengan zat, lihat dengan zat, dengar dengan zat semata-mata. Tu Mu'tazilah. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, dua tangga. Allah maha kuasa, Allah maha mendengar, Allah melihat. Hal keadaan Allah berkuasa bersifat dengan sifat kudrat. Allah mendengar, hal keadaan Allah mendengar tu, zat dia mendengar tu, hal keadaan zatnya bersifat dengan sifat pendengar, iaitulah sifat sama. Allah melihat, hal keadaan Allah Ta'ala, zat dia lah, Allah tu, dia tu bersifat dengan sifat basar. Allah lihat, hal keadaan Allah, zat dia bersifat, ada sifat. Kudrat, iradah, ilmu, hayat sama bahasa kalam yang lagi akan datang bahasan dia. Itu kita ahli sunnah, ada sifat. Tapi Allah lah yang maha kuasa tu, dia lah yang kuasanya. Tapi dia bersifat, ada sifat, iaitu sifat kudrat. Atau kalau kata kuasa, itu dua tangga kita ahli sunnah wal jamaah. Maka Allah Ta'ala kuasa. Mana kalau Allah tu kuasa, dia kuasa apa? Yang ketiga. Yang ketiga ni namanya ta'alluq. Dia kuasa apa? Apa yang Allah Ta'ala kuasa? Yang pertama tadi, Allah bersifat dengan sifat kudrat. Kudrat tu panggil sifat. Dia panggil sifat ma'ani. Manakala dia bersifat dengan sifat kudrat, iaitu sifat ma'ani, dia kuasa. Kuasa tu panggil samaratus sifah dalam istilah ilmu. Manakala Allah tu kuasa, kuasa apa? Yang ketiga, ta'alluq. Kuasa mengadakan, kuasa nak meniadakan. Apa dia? Apa dia? Itu dia panggil ta'alluq. Atau hak wajib kita i'tiqad. Dua tadi wajib kita i'tiqad, dua tangga tu. Hak yang ketiga ni, ta'alluq. Ta'alluq ni, itu fardu kifayah. Kerana payah ni. Ni yang akan dibicara nanti. Hak dua tu wajib tu, fardu ain. Allah maha kuasa. Cuma kita tahulah kuasa mengadakan, meniadakan, itu secara umumnya. Hak terperinci lagi akan datang ni, ta'alluq ni ada berapa? Ada dua secara ijma', hak terdahulu.
Yang lagi kita akan bahas ni dua secara ijma, secara maknanya secara ijma ni kita panggil secara ikat, secara rawak gitu. Kemudian secara tafsir satu penerangan dia ada 8. Hak ni ta'alluq hak kita nak bicara nanti ni ada 2 secara ijma tugasan dia, ada 8 secara satu nak bahas. Hak ni tak wajib atas jalan fardu ain. Tak wajib. Kerana setengah daripada perkara yang rumit, yang susah dalam masalah ilmu ini. Setengah daripada ghawamid, setengah daripada benda-benda hak dalam-dalam. Tapi sungguh pun dia bukan fardu ain. Tahu tu baik. Kerana boleh mengukuhkan akidah kita. Orang tanya kita boleh jawab, boleh merungkai permasalahan. Dan benda ni dihukumkan fardu kifayah. Maknanya wajib juga. Tapi secara dalam kampung hak tempat yang mana boleh musafir, apa ni kita panggil masafatul qasri, perjalanan yang boleh untuk kita jamak qasar, dalam sepanjang tempat tersebut ada seorang yang tahu, yang lain-lain tak tahu, tak berdosa. Itu fardu kifayah. Sebagaimana bab solat jenazah tu lah. Ada hak menyolati solat tu terlepas orang kampung yang lain-lain. Tapi kalau tidak ada langsung, fardu ain tu mesti tu ke atas kita. Tapi kalau dah ada, fardu kifayah atas kita. Demikian juga ilmu ni, hak rumit ini nak bicara secara satu-satu bab ta'alluq tugas bagi sifat kudrat ni, ini bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Cukup untuk kitanya tahu tadi, hak secara fardu ain, Allah bersifat dengan sifat kudrat. Allah ada sifat kudrat. Allah ada sedia kala. Sifat kudrat ni pun ada sedia kala ada di Allah. Allah tu manakala ada sifat kudrat, dia kuasa. Dia maha kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wajib i'tiqad. Allah kuasa. Dia kuasa. Dia ada sifat kudrat. Cukuplah. Ada. Ni hak nak tahu satu-satu ni. Hak kita nak tahu satu-satu hak fardu kifayah, yang mana ianya merupakan salah satu daripada perkara yang rumit dalam masalah ilmu ni. Tapi insya-Allah kita belajar kalau hak sekali dengar dulu. 2 kali dengar, insya-Allah boleh nampak sikit-sikit. 2, 3, 4 kali dengar, belajar pula dengan guru-guru yang lain, insya-Allah kita akan faham. Begitulah ilmu dia, begitulah. Sekali dengar, tahu nama dulu. Lepas tu makin. Kalau hak jenis ligat, sekali belajar tu, diberi faham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham daripada Allah, bukan daripada yang mengajar. Hak mengajar ni beritahu je. Faham tak faham, Allah. Kita usahalah. Begitu. Baik. Katanya, maka 2 ta'alluq itu, sebagaimana hak atas ni, adalah bagi sifat kudrat. 2 ta'alluq dengan ijma dan 8 ta'alluq dengan tafsir. Ta'alluq ni apa makna? Kita belajar dah hak bulan hari tu. Maknanya secara mudah-mudah kak, ta'alluq ni tugas. Gitu, tugas. Tugas. Maka 2 ta'alluq itu, hak kata secara ijma ni, satu daripada 2 ta'alluq tu, nama dia. Ini hak pertama. Nama dia ta'alluq suluhi qadim. Nama dia tu ta'alluq suluhi qadim. Nama dia suluhi qadim. Itu yang pertama. Apa tu suluhi qadim? Ni ulama lah buat istilah.
buat panggilan. Sebagaimana dalam tajwid itulah. Nak cari dalam hadis tak temulah suluhi qadim ni. Nak cari dalam Quran tak ketemulah suluhi qadim ni. Ni istilah. Sebagaimana kita belajar tajwid, ada idgham bila gunnah, ada idgham ma'a gunnah, ada izhar halki, ada apa lagi? Mak asli dan macam-macam. Semua tu ulama lah yang susah nak suruh kita tahu, mudah nak baca. Kalau hak ni bertemu hak ni jadi apa, hak ni bertemu hak ni jadi apa, kena baca begini, begini, begini. Ulama susung buat istilah. Demikian juga dalam masalah ni, suluhi qadim ni, cari dalam Quran hadis tak ketemu. Hak ulama buat istilah. Ini yang pertama, nama dia suluhi qadim. Gitu. Apa tu suluhi qadim? Yakni patuk atau padan. Patuk atau padan. Nak terjemah macam mana lagi dalam bahasa kita? Sewajarnya boleh juga. Selayaknya gitu. Wajar, layak bagi Allah Ta'ala. Itu suluhi qadim ni, patuk atau padan, layak ataupun wajar bila sedia kala lagi, wajar bagi Allah, patut bagi Allah, layak bagi Allah, sedia kala lagi patut apa? Bagi mengada Tuhan, yakni mengada oleh Allah, patut sedia kala lagi, layak bagi Allah Ta'ala sedia kala lagi nak mengadakan, yakni nak mengadakan mungkin dengan kudrat, hal keadaan Allah bersifat dengan sifat kudrat. Dengan kudrat yakni hal keadaan Allah bersifat dengan sifat kudrat. Itu suluhi qadim. Suluhi qadim ni istilah. Makna dia patuk atau padan, layak, wajar pada sedia kala lagi bagi Allah Ta'ala, hal keadaan dia bersifat dengan kudrat tu, nak mengadakan mungkin, atau panggil suluhi qadim. Dia memaknakan lagi apa tu patuk atau padan sedia kala bagi mengada Tuhan dengan kudrat, yakni Tuhan tu, Allah tu, Tuhan kita tu, yang bersepakai, yang bersifat Allah tu dengan sifat kudrat, patut bagi Allah, selayak bagi Allah, padan bagi Allah pada sedia kala lagi, layak bagi dia, padan bagi dia, patut bagi dia, sedia kala lagi dia nak mengada, akan tiap-tiap mungkin, akan semua mungkin, patut bagi Allah sedia kala lagi. Mungkin ni apa? Mungkin ni tiap-tiap benda boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Nama mungkin, nama benda harus. Siapa tu? Kita ni lah mungkinnya. Kita, langit bumi, ayam itik, tumbuh-tumbuhan, arasy, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa lagi? Malaikah, semua tu panggil mungkin. Dikatakan mungkin, ditilik tak kala makhluk ni tak terjadi lagi. Benda tu tak terjadi lagi, dinamakan benda tu mungkin. Ketika kita tidak ada, cuba kita renung, ketika kita tidak ada, ketika tu kita nama mungkin. Boleh jadi ada kita, boleh jadi tidak ada kita. Langit bumi, ketika dia tidak ada noh, boleh jadi ada dia, boleh jadi tidak ada dia. Nama mungkin. Pendek kata mungkin ni benda yang selain daripada Allah. Nama mungkin. Kerana benda tu boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Itu panggil mungkin. Dia sama juga dengan makhluk.
Cuma dikatakan makhluk ni tak kala benda tu sudah dijadi. Nama makhluk juga kita ni. Kita ni nama makhluk langit bumi ni, nama makhluk ayam itik, air, segala-gala ni nama makhluk. Kerana apa nama makhluk? Tukar nama dah. Tak ada nama mungkin. Tukar nama jadi makhluk. Sebab apa? Sebab dah dijadi dah. Makhluk-makhluk tu benda yang dijadi. Kita ni telah dijadi dah. Nama makhluk. Tapi anak kita, cucu kita, cecek kita, cicit kita, hak bawah-bawah, hak tidak ada lagi ni, boleh nak nama makhluk? Dia kata, tak boleh. Tak ada lagi. Dia tak ada lagi. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada dia tu. Hak cicit kita ni. Mungkin anak kita ada dah. Hak cicit kita ni. Ataupun cucu kita ni. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Nama mungkin. Tapi bila nanti dia ada, tukar dah. Tak nama mungkin lah. Dinisbahkan ketika mana dia ada tu, nama makhluk. Dijadi dah. Telah dijadi dah. Maka dia tu makhluk yang dijadi. Benda yang kena jadi. Nama makhluk. Itu je. Jadi mungkin-mungkin ni benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Pendek katanya, kita ni lah mungkin. Cuma kita sekarang dah ada dah. Dulu kita tidak ada lagi. Dalam ada boleh jadi juga tidak ada. Pendeknya semua ni nama mungkin. Selain daripada Allah, nama mungkin. Tu biar kita ingat mungkin itu dulu. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Allah ada sedia kala. Sedia kala lagi Allah ada. Apa makna sedia kala? Jangan lupalah pada asas akidah kita ni, Allah bersifat dengan kita sedia kala. Sedia kala ni maknanya ada Allah, tidak didahulukan tiada. Tu sedia kala. Ada Allah Ta'ala bukan mari ikut tak ada. Bukan jenis Allah Ta'ala ni tidak ada. Ada Allah Ta'ala. Bukan. Kita hak begitu. Nama kita tu baru namanya. Kita bukan sedia kala. Allah ada, dia sedia kala. Manakala Allah ada sedia kala, Allah bersifat dengan sifat kudrat sedia kala. Sifat kudrat itu pun sedia kala juga. Allah bersifat dengan kudrat sedia kala. Manakala Allah bersifat dengan sifat kudrat tu sedia kala, maka Allah berkuasa sedia kala lagi Allah berkuasa. Manakala Allah berkuasa sedia kala, patut bagi Allah, layak bagi Allah, layak bagi Allah Ta'ala, dia nak mengadakan, nak meniadakan, layak bagi Allah. Sedia kala lagi layak bagi Allah, patut bagi Allah, padan bagi Allah. Nak mengadakan mungkin, nak meniadakan mungkin, tak buat lagi. Pada sedia kala tak buat lagi. Tapi patut bagi Allah, layak bagi Allah, wajar bagi Allah, padan bagi Allah. Sedia kala lagi dia nak buat. Makhluk ada dah ketika tu tak ada lagi. Hanya Allah sahaja yang ada ketika tu. Makhluk-makhluk tidak ada lagi. Semua mungkin ni Allah layak nak buat, patut nak buat, padan nak buat. Sedia kala lagi Allah layak padan nak buat. Itu panggil suluhi qadim. Itu panggil suluhi qadim tu. Contoh, kita ada duit RM1,000. 1,000 kita ada dalam poket. Ni, tika ni. Sekarang ni. Dalam surau kita ni, kita ada 1,000. Jadi tika ni boleh berlaku. Patut bagi kita. Layak bagi kita. Wajar bagi kita. Nak membeli barangan-barangan di kedai-kedai, umpamanya kedai jam. Jam yang berharga RM1,000. Tak beli lagi. Bahkan tak pergi lagi. Tak berjalan lagi kat kedai ni.
Sekarang ni oleh kerana kita telah ada RM1,000 dalam poket, wajar bagi kita, layak bagi kita, padan bagi kita nak membeli. Beli tu di mana? No, di kedai nanti. Tapi sekarang ni patut dah nak beli. Sebab ada di kita RM1,000 ni. Nak beli jam dengan harga RM1,000 di kedai tu, layak bagi kita, patut bagi kita tu. Seolah-olah suluhi qadim, seolah-olah. Tak beli lagi. Tapi patut dah bagi kita, layak dah bagi kita. Tu nama suluhi qadim. Nanti kita berjalan gigi kat kedai, sampai kat kedai, tengok beli tanjizi hadis. Beli, ambil tanjizi hadis yang kedua nanti akan datang. Itu suluhi. Suluhi ni sekarang seolah-olah. Maka Allah bersifat dengan sifat kudrat sedia kala. Allah ada sedia kala. Allah kuasa sedia kala. Wajar bagi Tuhan, layak bagi Allah, patut bagi Allah nak mengadakan dan meniadakan tiap-tiap benda mungkin. Boleh bagi Allah, layak bagi Allah, kerana Allah kuasa. Tapi tak buat lagi. Itu dia panggil suluhi qadim. Itu suluhi qadim. Jadi suluhi qadim ni Tuhan yang bersepakai, yang bersifat dengan sifat kudrat, patut bagi Allah pada sedia kala lagi, selayak bagi Allah pada sedia kala lagi, padan bagi Allah pada sedia kala lagi nak mengadakan, akan tiap-tiap mungkin. Tapi bila tu akan Allah Ta'ala mengadakan? Mengada tu bila? Itu takluk pada kata mengada. Mengada tu bila? Kalau mengada pada masa imkan, pada masa boleh buat. Imkan tu pada masa boleh buat, pada masa boleh jadi. Masa boleh jadi ni, yakni pada masa dia Allah buat nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga senantiasa. Tika mana Allah buat nur Nabi Muhammad, tika tu dia panggil masa imkan. Ini berlaku di atas satu pendapat lah. Yang mana ada pendapat yang mengatakan berdasarkan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk awal-awal, benda awal-awal, ciptaan yang awal pertama-tama sekali yang Allah Taala cipta, nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baru buat benda lain. Buat hak tu dulu. Nur Nabi kita dulu. Itu pendapat yang pertama. Ada orang canggah pendapat ni. Tak apalah, khilaf. Pendapat yang kedua ada juga mengatakan yang awal-awal pertama sekali Allah Ta'ala buat cipta makhluk ni, qalam. Tu qalam. Tu pendapat yang kedua. Ada kata arash. Ada beberapa riwayat. Ada beberapa khilaf kat situ. Tapi dalam kitab kita ni guna pendapat nur Nabi kita. Ini pendapat kebanyakan ahli sufi, ahli tasawuf. Kebanyakannya menggunakan pendapat ni. Pendapat nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak payah ada bergaduh lah masalah ni. Ada khilaf. Ada kata qalam, ada kata arah, ada kata lain-lain lagi. Tak payah nak bergaduh lah benda ni. Mana bergaduh? Bukan tu, sesak tu gitu tu. Berat. Ni khilaf, dah khilaf tak? Tak apalah. Ada hujah masing-masing. Jadi awal-awal dijadi ialah nur Nabi kita. Tika tu namanya waktu imkan. Situlah mula-mula Allah Ta'ala jadikan. Kerana tidak ada tiap-tiap hak Allah Ta'ala jadikan sedia kala lagi. Tak ada. Semua benda adalah benda yang baru dijadi. Jadi Allah Ta'ala sedia kala, Allah berkuasa sedia kala. Manakala Allah berkuasa sedia kala, patut bagi Allah, layak bagi Allah,
nak mengadakan dan meniadakan semua mungkin. Tapi apabila Allah nak buat, dia buat pada waktu imkan, waktu boleh jadi. Iaitulah hak mula-mula sekali Allah buat Nabi kita Muhammad, nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suluhi qadim. Jadi suluhi qadim ni selayak bagi Allah pada sedia kala lagi. Dia nak mengadakan dan dia nak meniadakan apa-apa mungkin. Tak buat lagi tu, cuma layak, patut, wajar, padan bagi Allah nak mengadakan. Sedia kala lagi patut bagi. Sebab apa? Kerana Allah kuasa. Dia kuasa. Sedia kala lagi patut bagi dia nak mengadakan. Tapi tak buat lagi. Hanya dalam keadaan patut ketika itu. Itu sulhi qadim. Maka ini ta'alluq, yakni sulhi qadim, meratai ia akan sekalian mungkin, meratai dengan jalan patut dan padan itu. Dan jika mengada ia Allah akan setengah-setengah mungkin jua sekalipun, maka ini takluk meratai ia takluk ni akan sekalian mungkin. Maknanya patut bagi Allah Ta'ala, padan bagi Allah Ta'ala, nak mengada, nak meniadakan tu, patut bagi dia tu atas jalan sekalian perkara-perkara mungkin. Tak buat lagi hanya dalam keadaan atas jalan patut dan padan saja. Tak buat lagi. Tak buat lagi. Cuma dalam keadaan patut, cuma dalam keadaan padan, ataupun kita nak terjemah lagi dalam bahasa kita sekarang ni, wajar ataupun layak. Tak buat lagi. Tak mengada pun lagi. Gitu. Tu dia nak ceritanya. Baik, habis kat situ. Itu nama dia takluk suluhi qadim. Yang kedua. Ni hak atas jalan apa? Ijmal. Kedua daripada dua takluk. Takluk tanjizi hadis. Ni yang kedua. Nama yang kedua tanjiziyun hadisun. Tanjizi hadis. Yang pertama tadi nama dia apa? Suluhi qadim. Yang kedua nama apa? Tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Apa tanjizi hadis? Berlaku, yakni berlaku sungguh, jadi sungguh gitu. Atau lulus sungguh, berlaku sungguh, lulus sungguh, jadi sungguh. Jadi dah. Yang baru, yakni kita, yang baru tu kita lah. Jadi dah, berlaku dah, buat dah oleh Allah Ta'ala. Itu dia panggil tanjizi hadisun. Berlaku atau lulus yang baru, yakni perkara yang baru. Apa tu berlaku atau lulus yang baru? Tafsirnya iaitu baru mengada sengoti. Itu bahasa ni, bahasa tani. Barulah Allah Ta'ala mengada sengoti, mengada sungguh-sungguh lah, jadi dah. Atau meniada, yakni meniada sengoti akan mungkin tadi. Meniada bila? Kemudian daripada sudah ia Allah mengadakan dia kan mungkin. Itu tanjizi hadis. Itu hak kita. Hak luarnya, secara syarahannya, tanjizi hadis ni jadi dah makhluk tu. Allah buat dah. Itu panggil tanjizi hadis. Buat dah kita, tercipta dah kita. Jadi dah langit, jadi dah bumi. Allah buat dah langit, Allah buat langit, bumi, jadi ada bumi, jadi ada langit, jadi ada kita, jadi ada semua ni. Itu nama dia, istilah dia tanjiziyun hadisun nama dia. Contoh. Nak azan sini.
وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى, kedua daripada dua ta'alluq, dua tugas sifat kudrat atas jalan ijmal ataupun atas jalan tafsir nanti 8 ta'alluq. Ini dua daripada dua ta'alluq atas jalan ijmal, ta'alluq tugas bagi sifat kudrat, nama dia ta'alluq tanjizi hadis. Apa itu tanjizi hadis? Berlaku atau lulus yang baru. Jadi perkara yang baru tu berlaku dah lah. Jadi dah lah benda hak baru ni. Benda baru ni kita lah, jadilah kita. Berlaku dah lah, Allah buat dah lah. Itu dia panggil tanjizi hadis. Iaitu barulah mengada sengoti, mengada sungguh, mengada betul-betul mengada. Jadi benda tu. Allah buat. Itu tanjizi hadis. Jadi. Allah menjadikan. Itu dia panggil tanjizi hadis. Baru mengada sengoti atau meniada. Kalau Allah Ta'ala nak buat jadi tak ada, tidak ada, buat jadi tidak ada. Hak ada dah, buat jadi tidak ada. Akan mungkin kemudian daripada sudah ia Allah mengada. Jadi itu tanjizi hadis. Jadi tanjizi hadis ni Allah buat jadi benda tu. Itu dia panggil tanjizi hadis. Kerana yang buat tu apa dia? Allah, hal keadaan dia bersifat dengan sifat kudrat. Jadi tugas sifat kudrat, buat jadi dah lah. Jadi dah. Yang mana disebutkan tadi, jadi itu bila? Pada waktu imkan. Jadi itu pada waktu di mana waktu ni adalah waktu yang Allah nak menjadikan. Sebagaimana ketentuan Allah, jadilah benda ni bila? Pada waktu imkan tu Allah pun buat. Jadilah benda tadi. Apa hak mula-mula Allah buat? Tadi atas berlaku hak qaul yang pertama, Allah buatlah nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu ciptaan yang pertama. Itu tanjizi hadis. Kemudian Allah nak buat apa lagi? Ikutlah. Apa contoh-contoh saja. Lepas daripada tu buat makhluk yang lain, yang tanjizi hadis. Tanjizi hadis, mengada sungguh, buat sungguh. Hak tadi yang pertama suluhi qadim, tak buat lagi. Wajar bagi Allah sedia kala lagi. Layak bagi Allah pada sedia kala lagi.
Allah bersifat dengan kudrat sedia kala. Allah ada sedia kala. Langit, bumi, semua tidak ada lagi. Matahari tidak ada lagi. Dan waktu tu tidak dikatakan waktu. Kerana waktu, masa, nak kita kata ketika ni ibarat daripada putaran matahari. Baru panggil masa ni, waktu ni, ketika ini. Kerana ada masa tu sebab ada matahari. Maka sedia kala ni matahari pun tidak ada lagi. Waktu tidak ada lagi. Cuma nak cerita, nak sebut sedia kala ni, ketika sedia kala. Terpaksa sebut ketika sedia kala. Walha ketika tu bukan ketika sedia kala ni. Kerana ketika tu adalah waktu. Sedia kala ni ada Allah, tidak ada awal. Sifat kudrat ada di Allah sedia kala lagi. Oleh kerana Allah bersifat dengan sifat kudrat sedia kala lagi, Allah tu sedia kala. Allah kuasa sedia kala. Makhluk Allah tak buat lagi sedia kala. Tak ada makhluk sedia kala ni. Tidak ada nama jenis makhluk yang sedia kala, tidak ada. Semuanya baru buat. Jadi waktu, disebutkan waktu juga. Payah nak sebut. Benda ni terpaksa dikatakan begitu, darurat. Ketika sedia kala tu, makhluk tidak ada lagi. Allah Maha Kuasa, dia kuasa. Wajar bagi dia, layak bagi dia. Nak mengada, nak meniada, semua mungkin layak bagi Allah. Kerana Allah kuasa. Dia boleh nak mengadakan. Sedia kala lagi boleh, patut, wajar, selayak bagi Allah. Sebab dia tu kuasa. Jadi layak bagi Allah nak buat. Tapi tak buat lagi. Bila buatnya? Buatnya apabila Allah Ta'ala tentu masa ni akan buat. Itu dia panggil waktu imkan. Maknanya ketika mana yang ketika setelah, maknanya waktu ketika Allah nak buat Nabi kita, nur Nabi kita. Itu start mula-mula. Permulaan dijadikan oleh Allah daripada sekalian makhluk ni, nur Nabi kita atas pendapat ni. Maka setelah tu jadilah. Itu dia panggil tanjizi hadis. Jadi dah. Lepas tu buatlah hak lain-lain lagi. Tanjizi hadis, tanjizi hadis, tanjizi hadis, tanjizi hadis. Tu nama dia tanjizi hadisun, nama dia. Kalau kita kata hak contoh bandingan kita tadi, kita ada duit 1,000. Sekarang ni kita ada 1,000. Di rumah kita ni kita ada 1,000. Sekarang kita berada di rumah ni, RM1,000 kita ada. Layak bagi kita, wajar bagi kita, patut bagi kita, padan bagi kita. Sekarang ni patut dah. Tak membeli lagi, patut dah. Untuk kita nak membeli jam yang ada di kedai jam yang harganya senilai dengan apa yang kita ada. RM1,000 mampu bagi kita, boleh bagi kita, layak bagi kita nak beli tu. Tak beli lagi. Lalu tu kita pun gi sampai dah masa dia. Atau waktu imkan seolah-olah sampai dah kat kedai. Sampai kat kedai tu seolah-olah waktu imkan. Kita pun tengok, ada jam. Berapa? 1,000. Tika ni yang ketiga nanti, takluk qabdah. Yang ketiga nanti kita pergi dulu, takluk qabdah. Tika tu seolah-olahnya dalam genggaman kita, dalam rentahan kita. Nak beli ke tak mahu beli? Nak beli ke tak mahu beli? Tu nama dia qabdah. Hak lagi akan datang kita belajar. Nak beli beli. Beli tu nama dia seolah-olah kata tanjizi hadis. Beli sungguh dah lah. Pakai dah lah kat tangan kita. Seolah-olah tanjizi hadis. Adakah kita beli tu ketika mana kita berada di rumah? Tak beli lagi. Cuma patut sahaja bagi kita nak beli.
Jam yang berharga 1,000 patuk sahaja ketika mana kita berada di rumah. Ketika kita berada di rumah tu seolah-olah apa dia? Suluhi qadim. Seolah-olah tak beli lagi. Patuk. Bila kita belinya? Nanti sampai kat kedai, belilah tanjizi hadis. Tu dua malam ni. Dua takluk sifat kudrat secara ijma'. Yang pertama suluhi qadim, yang kedua tanjizi hadis. Suluhi qadim, Allah patut pada sedia kala lagi, wajar bagi Allah pada sedia kala lagi, hal keadaan dia bersifat dengan sifat kudrat, dia kuasa, layak bagi dia, patut bagi dia, padan bagi dia, nak buat semua mungkin patut bagi dia. Tapi apabila Allah buat jadi dah, nama dia tanjizi hadisun. Itu dua ta'alluq. Habis kat situ. Baik. Dan yang 8 ta'alluq dengan tafsil itu, dengan satu 8 lagi, bahawa ditambahkan ta'alluq qabdah pula. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ni kerana panjang, kerana kita akan habiskan pada pertemuan kita yang akan datang pada tajuk ta'alluq ni, yang baki lagi ada 8 ta'alluq insya-Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi pada malam ni satu kitab saja kita tak baca untuk kitab Munyatul Musalli. Wallahu a'lam.